استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, minggu yang lepas kita telah menghatamkan kitab hadis 40 tentang kelebihan beramal. Pada kelas yang akan datang kita akan lihat membaca sebuah kitab, iaitu kitab mengenai sirah, iaitu perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kelahiran sehinggalah Nabi wafat. Kitab yang telah dipilih adalah kitab ringkasan sirah Nurul Yakin, yang asalnya kitab Nurul Yakin ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Afifi Al-Bajuri Al-Qudari Bik. Kemudian kitab ini diringkaskan oleh Syekh Umar bin Abdul Jabbar dan diterjemahkan oleh Ustaz Abu Hazim Ad-Dimashqi, ataupun nama sebenar beliau adalah Ustaz Zamri bin Hashim. Di depan ni ada kitab tersebut. Jadi bagi sesiapa yang hendak memilikinya, maka bolehlah dia beri nama pada siapa? Ya, selalu kutip namanya tak hadir. Nanti bolehlah kutip nama untuk pembelian kitab ni. Kalau tengok dalam Shopee tu harganya lebih kurang RM19. Tu sekali dengan postage lah. Untuk permulaan ini, kita tak adalah kita terus baca kitab ni sebagai mukadimah kepada sirah Nabawi. Ya, kalau ikutkan kitab ni panjang lagi, tapi kitab ni telah diringkaskan, maka jadilah terhasillah kitab Khulasah Nurul Yakin. Sebelum kita lihat mengenai khulasah, sebelum kita membaca kitab Khulasah Nurul Yakin, ya, kita lihat terlebih dahulu mengenai ketokohan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana yang kita bicarakan ini bukannya seorang manusia yang biasa. Maksudnya ini adalah sebuah perjalanan
seorang manusia yang luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan rasul yang diutuskan kepada seluruh alam. Kalau nabi-nabi yang terdahulu itu hanya diutuskan kepada satu kaum sahaja. Tetapi kalau mengenai Nabi Muhammad, Nabi bukan hanya diutuskan kepada satu kaum sahaja, tapi Nabi ini diutuskan kepada seluruh alam. Ataupun di dalam Quran menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad, melainkan kami utuskan kamu di dunia ini menjadi rahmat bagi sekalian alam. Rahmat bagi sekalian alam ni bermaksud alam ini terhasil, alam ini tercipta kerana rahmatnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketokohan baginda mengajak kaum yang jahil pada suatu ketika dahulu untuk mentauhidkan Allah. Ceritanya, sebelum kenabian Nabi, sebelum kerasulan Nabi, manusia pada ketika itu ada di dalam kegelapan, ada dalam kesyirikan. Tapi apabila lahirnya Nabi Muhammad, Nabi membawa satu ajaran yang baru, iaitu ajaran Islam. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad, kaum ketika itu berada di dalam kesyirikan. Kemudian datangnya Nabi Muhammad datang untuk mentauhidkan manusia. Bukan sahaja mentauhidkan manusia, tetapi membaikkan akhlak manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang insan yang luar biasa. Setiap perbuatan Nabi akan dicatat oleh pengikutnya, bermulalah daripada lahir sehingga wafatnya. Beza dengan tokoh-tokoh yang lain. Kalau tokoh-tokoh yang lain, kita tak adalah jumpa satu kitab ataupun kita jumpa satu buku di mana dia setiap perbuatannya dicatat, di mana setiap perbuatannya disalin. Kita tak jumpa lagi lah sebuah buku yang tulis mengenai apakah kehidupan seharian Mahatma Gandhi. tak pernah. Ataupun mengenai tokoh-tokoh yang lain dicatat, ditulis seperti mana diary. Ada sebuah kitab ni mengenai kitab sirah. Tak nipis sangatlah kitabnya. Ada lebih kurang 3 jilid kitab sirah tersebut. Apa yang istimewanya kitab sirah ini, ditulis hari sekian Nabi buat apa, tarikh sekian Nabi buat apa. Bukan sahaja ditulis mengenai tarikh hijrah, tetapi beliau juga mendatangkan mengenai tarikh Masihi dengan cara yang tepat. Tetapi kalau tokoh-tokoh yang lain, tak adalah sampai nak tulis hari sekian buat apa, tarikh sekian nak buat apa. Kalau ada pun mungkin tak tepat. Kalau ada pun dijadikan seperti mana novel.
Ditokok, kadang-kadang ditokok dan ditambah. Tetapi mengenai kisah Nabi Muhammad, sedetail itu dicatat mengenai kisah hidup Nabi daripada lahir. Bukan sahaja daripada lahir, bahkan sebelum kelahiran juga diceritakan apakah yang berlaku sebelum kelahiran. Bukan sahaja sebelum kelahiran, ada sebuah kitab tu bukan hanya mengisahkan mengenai sirah Nabi sahaja, bahkan mengisahkan mengenai kisah-kisah Tok Nabi yang sebelum sampailah ke Sayyidina Adnan. Ya, ada yang lagi rajin, para sejarawan, dia cari siapakah Tok Nabi sebelum daripada Adnan, sampailah ke Nabi Ibrahim. Daripada Nabi Ibrahim sampailah ke Nabi Adam. Tapi cumanya daripada Sayyidina Adnan nak sampai ke Nabi Ismail, kadang-kadang itu tak berapa tepat sebab itu adalah hanya catatan para sejarawan. Tapi yang sahihnya adalah daripada Nabi Muhammad sampailah ke Sayyidina Adnan. Itu mengenai kisah hidup Nabi. Ada satu lagi mengenai cara kehidupan Nabi sendiri juga dikaji oleh oleh para pengkaji. Kita ada tak siapa nak kaji kita punya lifestyle? Rasanya tak ada siapa nak kaji. Silap-silap yang kaji itu siap kritik lagi. Mengikut gaya kehidupan anda, cara pemakanan anda tidak sihat. Itu ada. Tapi Nabi ini cara makan, cara minum pun orang kaji. Sifat tubuh badan Nabi pun orang kaji. Nak ceritakan sifat tubuh badan Nabi ni, ya, Nabi bukannya macam kita. Ya, Nabi ni kalau diceritakan oleh isteri Nabi, kalau mandi ni, air itu terus saja ke bawah, daripada atas terus saja ke bawah. Tapi kalau kita ni mandi, dia tak jadi terus ke bawah, dia jadi air terjun. Ya, bezalah kehidupan Nabi dengan kita. Ada seorang pekaji ni, daripada hasil kajiannya mengatakan gaya hidup Nabi, cara pemakanan Nabi adalah cara yang terbaik. Kita selalu dengar yang Nabi ni antara sunnahnya adalah makan kambing, makan daging kambing. Tapi yang sebenarnya Nabi tak adalah setiap hari makan daging kambing. Nabi hanya beberapa ketika sahaja makan daging kambing. Selalunya kalau Nabi makan daging kambing, Nabi selalunya dijemput ke rumah. Ya, ada jamuan. Apa yang dikaji oleh para pengkaji barat, cara pemakanan Nabi adalah yang disebut sebagai semi-vegetarian. Maksudnya bukanlah kita kata vegetarian 100%. Masih lagi makan sayur dan juga makan daging. Tak adalah sepenuhnya vegan, semi-vegetarian. Dan cara kehidupan Nabi tak adalah macam kita. Macam kita. Kita ni kalau roti, dapat roti yang lembut. Tapi yang diceritakan dalam sirah, Nabi tidak pernah makan roti yang lembut. Roti Nabi bukannya dibuat daripada tepung gandum, tapi roti yang dimakan oleh Nabi adalah diperbuat daripada tepung bali. Tepung bali. Kalau kita buat roti daripada tepung bali, insya-Allah dia tak jadi lembut, dia jadi keras.
Ya, setiap perbuatan Nabi, setiap percakapan Nabi, setiap pengakuan Nabi dicatat dan dikaji. Bahkan kalau kita tengok di dalam sistem barat, ada kebanyakannya juga diambil daripada sistem Islam. Ini bukan sahaja dikaji dan diteliti oleh para ilmuwan Islam, bahkan dikaji oleh ilmuwan bukan Islam, kerana Nabi mengajar cara hidup yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingati Allah. Itu baru kita kisahkan mengenai cara kehidupan Nabi, cara gaya hidup Nabi, semuanya dikaji. Tetapi ada satu lagi ini, baginda juga bukan hanya diangkat sebagai tokoh kepada orang Islam, bahkan diangkat juga sebagai tokoh orang non-Muslim. Kalau kita orang Islam ni biasalah, Nabi Muhammad sebagai idola, sebagai contoh yang terbaik, sebagai orang yang terpengaruh di dalam Islam. Tetapi kalau kita tanya orang non-Muslim, ada setengah non-Muslim ini mengangkat Nabi juga sebagai seorang tokoh. Antara yang disebutkan, siapakah yang mengangkat Nabi sebagai tokoh, adalah yang dicatatkan di dalam buku The 100%, a ranking of the most influential person in history. Buku ini ditulis oleh orang non-Muslim, iaitu Michael Hart. Dalam buku ni menyatakan, di dalam senarainya, menyatakan Nabi Muhammad adalah tokoh yang paling terpengaruh di dalam sejarah. Diletakkan nama Nabi Muhammad di tempat yang pertama. Kalau ikutkan Michael Hart ni bukannya non-Muslim, bukannya Islam. Michael Hart ni adalah orang Kristian. Tetapi itulah, mengikut kajiannya, dia meletakkan Nabi Muhammad terletak nombor 1. Nombor 2, Isaac Newton. Nombor 3, Jesus Christ. Nombor 4, Gautama Buddha. Maksudnya dia nak katakan, rupanya Nabi Isa ini, Jesus ini, diletakkan nombor ketiga. Nombor kedua Isaac Newton, yang menjumpai gravity. Bukan dia cipta gravity, tapi itulah dia punya teori gravity dia. Ada orang buat lawak katanya, sebelum Isaac Newton ni tak ada gravity. Di dalam bukunya 100%,
Kenapa bila ditanyakan kenapa Nabi Muhammad diletakkan di ranking yang pertama, katanya orang pertama dalam senarai ialah Nabi Muhammad. Kerana apa? Kerana dia mengaitkan fakta bahawa Nabi Muhammad adalah seorang individu yang berjaya. Bukan sahaja berjaya di sisi agama, bahkan juga berjaya di sisi dunia. Di dalam buku ni kata kedua-dua alam, iaitu alam agama dan alam sekular, dia juga memberi pengiktirafan kepada Nabi Muhammad atas peranannya dalam pembangunan Islam. Jauh lebih berpengaruh daripada sumbangan Yesus kepada perkembangan agama Kristian. Ya. Kalau ikutkan yang sepatutnya, ya, walaupun kita tahu yang agama majoriti di dunia ini, yang pertama adalah Kristian, yang kedua adalah Islam. Tetapi Michael Hart ni kata Nabi Muhammad ini lebih berjaya daripada Yesus. Walaupun kita tahu Kristian ni lagi ramai, tetapi pengaruh agama Islam itu bukan hanya terpengaruh kepada umat Islam itu sendiri, tetapi juga terpengaruh dengan orang-orang yang non-Muslim. Bahkan kebanyakan ilmu yang ada pada orang non-Muslim ini diambil daripada Islam juga. Sistem perbankan, tapi tak termasuklah dengan perbankan riba tau. Ya, sistem, macam-macam sistem lah yang diambil daripada Islam. Nabi Muhammad berjaya mentarbiah para sahabat sehinggalah kisah baginda menjadi sebuah plot twist paling besar dalam sejarah. Paling besar dalam sejarah. Plot twist paling besar dalam sejarah. Sebelum kenaikan agama Islam, sebelum zaman kegemilangan agama Islam, dulu ada dua buah empire yang besar, iaitu Empire Rom dan juga Empire Parsi. Empire Rom dan juga Empire Parsi ni kira katanya saling bermusuhan, saling berperangan, sampai kan peperangan tu boleh dikatakan selama 30 tahun berperang sahaja. Sampai satu tahap kerajaan Rom pun boleh dikatakan lemah, kerajaan Parsi pun jadi lemah, sebab perang sampai 30 tahun antara Rom dan juga Parsi. Sampai satu tahap pengkaji kata siapakah yang akan menang, sama ada Rom ataupun Parsi. Ya, dua-dua ni kerajaan yang kuat lah. Tapi sampai masanya takkanlah selama-lamanya kuat, sampai masa akan lemah juga. Ya, sampai masa dia punya sumber pendapatan akan berkurang juga. Sampai satu tahap pengkaji kata tidak tahu siapakah yang akan menang, sama ada Rom ataupun Parsi. Tetapi bilanya munculnya agama Islam, sebenarnya kalau kita tengok peta yang dulu, Rom dan Parsi ni dia dulu tak nak ambil tanah Arab ni. Dia tak ada siapa pun yang menguasai tanah Arab ni.
Maksudnya Arab ni kiranya bukanlah kita kata tak bertamadun, tapi kita katakan kurang bertamadun. Nanti kita cerita kenapa Arab ni kurang bertamadun. Tiba-tiba satu pasukan daripada Arab Badui datang, muncul daripada padang pasir. Ni nak ceritanya plot twist ni. Para pengkaji kata tak tahu siapa menang, Rom ke Parsi. Tapi yang peliknya tiba-tiba ada satu pasukan daripada tanah Arab ni datang menyerang kedua-duanya sekali. Kiranya Arab ni bukan dah kita kata empire yang besar macam Rom dan juga Parsi. Tapi tiba-tiba Arab ni datang meruntuhkan empire Parsi. Meruntuhkan empire Rom dan mengubah kedua-dua budaya pada ketika tentera Islam tidak sekuat tentera Rom dan juga Parsi. Ni ceritanya plot twist paling besar dah. Tiba-tiba je daripada padang pasir dia datang tentera, habis kedua-duanya jatuh. Yang paling peliknya, yang tentera Islam tu taklah sekuat mana seperti mana Rom dan juga Parsi. Punya hebatnya ya tentera Islam pada ketika itu. Dan ada seorang pengguna Reddit, ini soalan ini ditanyakan di dalam Reddit. Dia mengatakan ada seorang panglima perang yang dulunya dipandang rendah oleh orang ramai. Siapakah tentera perang tersebut, panglima perang tersebut? Panglima perang tersebut tidak lain melainkan Khalid Al-Walid, Sayyidina Khalid Al-Walid. Ya, kalau dalam riwayat, kalau Sayyidina Khalid Al-Walid ni jadi panglima perang, confirm menang, tak kalah. Ya, pada zaman Sayyidina Umar, pada zaman Sayyidina Umar, Khalid Al-Walid ni sampai orang kata kalau Khalid Al-Walid jadi tentera perang ni menang lah. Satu hari ni Khalid Al-Walid, Sayyidina Umar ni turunkan pangkat Sayyidina Khalid Al-Walid daripada panglima perang turun jadi tentera biasa. Sebab apa? Sebab Sayyidina Umar risau, takut umat Islam ni terlalu bergantung kepada Sayyidina Khalid berbanding bergantung kepada Allah. Takut orang Islam kata, oh, panglima kita Khalid Al-Walid confirm menang je. Jadi berbanding nak jaga akidah orang Islam pada ketika itu, maka diturunkan Khalid Al-Walid jadi tentera biasa. Yang hebatnya, Khalid Al-Walid ni tak adalah macam kita sekarang. Kita sekarang ni yelah, biasalah orang dah ada jawatan tiba-tiba turun jadi ahli biasa. Tapi Khalid Al-Walid ni ya tetap bersama dengan Islam. Dia berjuang bukannya nak ada pangkat, ya, tapi Khalid Al-Walid ya, berjuang kerana Islam. Tapi sekarang ni lah kan, sekarang ni baru turun pangkat udah merajuk dah. Udah merajuk. Tiba-tiba buat parti baru. Bagus tu. Ya. Ya, umat Islam dah lah berpecah sebab dia lah lagi berpecah lagi. Patutnya umat Islam ni bersatu, bukannya berpecah. Daripada ya, kalau tengok orang non-Muslimnya banyak,
dia bersatu. Yang umat Islam ni jadi lemah sebabnya berpecah, bukannya kurang umat Islam. Sejarawan, ya, kalau kita tanya orang Islam, kenapa Islam ni boleh mengalahkan Empire Rom dan juga Parsi? Sudah tentu kita akan jawab bahawa Allah sedang membantu tentera Islam. Tetapi kalau tanya kepada orang non-Muslim, nescaya mereka akan kata tak tahu apa jawapannya. Sampai sekarang mereka masih lagi bergelut sukar untuk menerangkan bagaimanakah dan kenapa ia boleh berlaku. Punya hebatnya, ya, sejarah Islam. Tapi sebenarnya yang berlaku itu adalah bantuan daripada Allah. Bukannya dengan sebab kekuatan tentera, tetapi hanyalah bantuan daripada Allah. Ya, kita tahulah tentera Rom, tentera Parsi ni bukannya senang nak dikalahkan. Kalau kita tengok, ya, sejarah pembukaan Konstantin pun bukannya banyak percubaan untuk menjatuhkan yang membuka kota Konstantin tersebut. Tapi dengan bantuan daripada Allah, semua tersebut tidak mustahil. Ini adalah mengenai ketokohan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan sirah. Sirah daripada sudut bahasa adalah mengembara ataupun sebuah perjalanan kehidupan seseorang. Ini daripada sudut bahasa. Tapi yang kita pakai adalah daripada sudut istilah. Apakah yang dimaksudkan dengan sirah? Sirah adalah riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala gerak-geri, tutur kata, perlakuan dan diam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak macam pengertian dia sama dengan hadis, tapi masih lagi ada perinciannya. Dia ada 3 maksud, iaitu riwayat hidup Nabi daripada kelahiran sampailah Nabi wafat. Itu adalah pengiktiraf. Itu adalah istilah yang pertama. Tapi kalau istilah yang kedua adalah riwayat para sahabat dan Nabi, yang mana mereka telah berjuang bersama dengannya, membenarkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah ke atas mereka. Dan yang ketiga adalah bermulanya daripada turun wahyu yang pertama, iaitu surah Iqra, sampailah tersebarnya Islam ke seluruh kepulauan Arab. Dan sirah ini tak terhenti di situ saja, bahkan peristiwa manusia memeluk agama Islam secara beramai-ramai. Maksudnya sirah ni luas lah. Sirah ni sangat luas. Itu baru mengenai istilah sirah.
ia kepentingan mempelajari sirah. Ya, sirah ni adalah suatu perkara yang penting untuk kita pelajari. Kalau seseorang ini, dia ni sayang kepada seseorang ini, nescaya dia akan memahami peribadi seseorang itu. Katanya dalam pepatah, kalau tak kenal maka tak cinta. Tapi orang sekarang ni mengaku sayang Nabi, tapi tak kenal Nabi itu siapa. Ni ceritanya orang-orang muda sekarang ni lah. Kebanyakan masyarakat lah sekarang ni. Tapi saya tak tahulah ni berlakon ke, betul-betul ke, saja ke tak tahulah. Ada seorang tu, ni dia buat temu ramah secara mengejut, tak ada secara terancang. Sampai kan dia kata dia mengakulah sayang Nabi, tapi biografi Nabi pun sendiri pun tak tahu. Ni masalah ni. Kita ni beriman kepada Nabi kena tahulah apakah yang kita kata sikit-sikit mengenai biodata Nabi. Ni sampai tak tahu langsung ni beratlah ni. Ya. Nama ayah Nabi apa? Mudah. Menung je dia. Bila Nabi lahir, yang tu pun tak tahu juga. Nabi lahir di mana? Yang tu pun tak tahu juga. Mujurlah. Mujurlah awak tak jadi yang nanya soalan tu. Kalau kalau awak lah jadi yang tanya soalan ni, awak nak tanya satu, Mika ni Islam ke kafir? Apa hal Nabi sendiri pun tak kenal. Ya. Ini bukannya kita belajar sehari dua ni. Ni kita belajar daripada kecil dulu dah. Sampai Nabi sendiri pun tak kenal. Kalau kita tengok dalam beberapa kitab akidah pun, ya, kitab akidah tersebut pun mendatangkan mengenai biodata Nabi. Antara kitab yang disebutkan adalah kitab Aqidatul Awam. Memang disebutkan mengenai biodata Nabi sendiri. Rasanya kalau dah kita jadi yang tanya soalan tu, kadang-kadang pelik orang sekarang ni, dia tak nak ni ambil tahu mengenai Nabi sendiri. Kata sayang ke Nabi tapi tak kenal Nabi. Ya. Tak kenal maka tak cinta. Bila kita nak mengenali mengenai Nabi, antara cara kita nak mengetahui menyayangi Nabi adalah memahami peribadi Nabi. Macam mana kita nak memahami peribadi Nabi? Sudah tentulah menerusi kehidupan Nabi dan suasana kehidupan baginda sendiri. Kalau kita ada rezeki lah, kan, kita pakat dengan Ustaz Hairul Nizam lah. kita buat umrah, tapi buat umrah lain daripada yang lain. Selalu kita pergi ke pasar, pergi ke Bukit Ubudiah, Ubudiah pula. Hudaibiyah, Gua Hira, ya, pasar Kak Kia, pasar Kak Kia. Ni pasar baru ni. Pergi sana borong dah puan-puan, borong puan-puan. Ya, Gua Uhud, ya, Bukit Uhud. Ya, kalau kita dapat pakat dengan Ustaz Hairul Nizam, Ustaz, jom Ustaz pergi tempat yang orang tak pernah pergi.
nak merasa macam mana apa terlepak hidup Nabi SAW. Sambil kita berumrah tu kita baca kitab. Ada dua kitab lah. Satu kitab ia menerusi telapak Nabi siri pertama di sekitar Masjid Nabawi. Satu lagi kitab menerusi telapak baginda Nabi di kawasan timur dan utara dan selatan Madinah. Akan datang dia akan buat timur dan barat Madinah. Kalau kita dapatlah pergi umrah bila kita ziarah Masjid Nabawi ni, kawasan Madinah ni, kita dapat pergi tempat-tempat sejarah tersebut, bagus juga kan. Tapi ini untuk Madinah lah, tapi untuk Mekah ni susah sikit lah. Madinah, nanti pergi Madinah, ini dia dalam kawasan Masjid Nabawi tu. Itu banyak dalam kawasan Masjid Nabawi tu banyak tempat bersejarah. Yang nanti Ustaz kata, ni tempat rumah bapa Nabi. Ni rumah Sayyidina Ayub Al-Ansari. Ni rumah sekian-sekian. Ni telaga sekian-sekian. Itu baru dalam Masjid Nabawi, belum lagi sekitar Masjid Nabawi. Best juga tu. Nanti kita pakat dengan Ustaz Khairul Nizam pergi umrah. Umrah rombongan pelajar-pelajar AGV. Kita dapat merasai secara live bagaimanakah sirah Nabi, kita boleh tengok sendiri. Dulu pekan Madinah ni bukanlah kita kata pekan yang besar. Kira kata Kuala Kangsar ni besar jugalah berbanding dengan Madinah. Dulu Madinah ni, kalau kita perasan, Masjid Nabawi ada pagar. Itulah had bandar Madinah masa zaman Nabi. Banyak rumah-rumah bersejarah sudah masuk dalam kawasan dataran masjid dan juga Masjid Nabawi. Antara rumah yang masuk dalam kawasan Masjid Nabawi adalah rumah Sayyidina Ayub Al-Ansari. Antara kubur yang termasuk dalam kawasan Masjid Nabawi adalah kubur Sayyidina Abdullah, iaitu bapa kepada Nabi. Cuma sekarang ni tak adalah kita kata kubur, ada kubur dalam kawasan dataran masjid tersebut. Dah dipindahkan ke Quba. Sebab nak pindahkan, nak besarkan Masjid Nabawi. Cuma sekarang ni kalau tanya manakah makam ayah Nabi, itu Allah A'lam, tak tahu. Sebab yang cara pemakamannya pun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan bila diceritakan, bila nak dipindahkan jasad ayah Nabi tersebut, dikatakan jasadnya masih lagi tak leput, masih lagi macam baru dikebumikan. Kepentingan mempelajari sirah Nabi supaya manusia seluruh dapat meniru dan mengikut suatu contoh yang unggul. Dan yang terakhir, apabila kita membaca Al-Quran, kita tidak hanya cukup membaca Al-Quran, tetapi kita perlu juga membaca hadis-hadis Nabi dan juga sirah Nabi untuk memahami Al-Quran dengan secara mendalam.
Kalau kita sambung lagi ni, insya-Allah kita pun akan lewat berhenti. Sebab ini tak banyak sangat ni, boleh dah. Dalam tinggal 10 minit lagi dah. Yang boleh dah. Sebab tadi pun kita mula lewat dah. 10.40 dah ya. Okey. Dalam kitab, dalam catatan, dalam nota saya ni juga mendatangkan mengenai kehidupan bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Sebelum kedatangan Islam di Mekah, di semenanjung Arab menganut 3 agama yang terbesar. Iaitu yang pertama adalah agama yang menyembah berhala. Yang kedua adalah agama Majusi, iaitu agama yang menyembah api. Dan yang ketiga adalah agama Yahudi. Yang ketiga adalah agama Saibah ataupun agama Nabi Ibrahim. Cumanya agama ni memanglah katanya agama Nabi Ibrahim. Cumanya ini adalah ajaran agama yang mencampurkan ajaran Nabi Ibrahim dengan ajaran syirik dan sesat. Maksudnya ni agama Saibah ni adalah sesat. Bukannya agama yang betul. Kita tengok macam mana agama penyembah berhala ni boleh masuk ke Mekah. Sebelum ni kita tahulah, sebelum datangnya penyembahan berhala di Mekah, tidak ada berlakunya syirik. Tetapi ada seorang tokoh ni bernama Amru bin Lu'ay al-Khuzai daripada Bani Khuza'ah. Beliaulah yang bertanggungjawab membawa ajaran menyembah berhala ke Mekah. Dan Amr bin Lu'ay ni adalah seorang yang berpengaruh di Mekah. Kalau dia ni cakap sepatah, orang akan dengar cakap dia. Kiranya orang besar lah di Mekah ni, bukannya jawatan yang kecil-kecil ni. Kalau jawatan yang kecil-kecil ni siapa nak dengar? Dia ni orang yang besar di Mekah dan seorang yang sangat dermawan. Setiap kali musim haji, seperti ibadah haji ni bukannya ibadah zaman Nabi Muhammad je. Ibadah haji ni bermula daripada zaman Nabi Ibrahim dah. Kemudian dilanjutkan oleh generasi yang seterusnya. Bila datangnya jemaah haji, beliaulah yang suka menjamu, makan dan minum kepada jemaah haji tersebut secara percuma. Free. Tetapi yang baiknya kita tak boleh nafikan dah, bagi makan dan juga minum kepada jemaah haji ni. Tapi ada sisi gelapnya. Beliaulah yang membawa pemahaman menyembah berhala ke Mekah. Pada satu ketika ni, beliau ni bermusafir ke negeri Syam. Kalau dulu ni, kalau bermusafir ke negeri Syam ni selalunya untuk berniaga. Negeri Syam ni di mana? Negeri Syam pada hari ini ada 4 negeri, iaitu Lebanon, Palestin, Syria dan juga Jordan.
Tapi kebanyakannya akan pergi ke Palestin lah. Satu hari ini Amr bin Luhai pergi bermusafir ke Syam. Seperti yang mana kita tahu, negeri Syam ni lah adalah tempat tersebarnya kesyirikan menyembah berhala. Pada satu hari ini, Amr bin Luhai lihat orang-orang Syam ni menyembah berhala. Maka Amr bin Syam ni pun tanya kepada orang-orang di negeri Syam. Katanya, apakah yang kamu sembah ini? Maka orang Syam pun berkata, inilah patung-patung yang menjadi wasilah antara manusia dengan Tuhan. Kalau kami ni nak minta satu hajat, kalau kami ni nak minta hujan, ataupun nak minta turunkan air dan sebagainya, maka kami akan minta kepada berhala-berhala ini. Dia anggap berhala ni sebagai perantara dia dengan Tuhan. Dia anggap bahawa dia ni bukanlah suci, bukanlah kita kata tak berapa nak elok sangat dah. Oleh kerana berhala ini lebih suci daripada manusia tersebut, maka dia menyembah berhala tersebut. Bila Amr bin Luhai ni mendengar jawapan daripada orang Syam tersebut, maka beliau pun katanya, kalau boleh bagilah sikit patung ni, patung berhala ni sebagai hadiah. Oleh kerana beliau lah yang membawa balik patung berhala ni ke Mekah, maka tersebarlah fahaman menyembah berhala di Mekah. Kerana apa mudah tersebar? Kerana Amr bin Luhai ni adalah orang yang dipatuhi perintahnya. Maka apabila perintahnya sangat dipatuhi, bangsa Arab menyahut seruan beliau dan ikut menyembah berhala, sehingga akhirnya masa mula-mula fahaman menyembah berhala ni bukanlah satu kebiasaan, sampai satu tahap di mana penyembahan berhala ni lah dianggap satu perkara yang biasa. Sampaikan diriwayatkan daripada Sayyidina Aisyah daripada bahawa Nabi SAW ketika solat, baginda berunduk. Para sahabat pun hairan kenapa Nabi berunduk. Kemudian baginda bersabda, aku telah diperlihatkan oleh Allah akan neraka Jahannam yang apinya menghentam satu sama lain. Aku melihat dalam api neraka Jahannam ada Amr bin Luhai, dan dia adalah orang yang telah mengadakan sawaib, iaitu agama yang menyembah berhala. Antara berhala yang terkenal pada ketika itu adalah berhala Hubal. Berhala Hubal ni kiranya berhala yang paling bernilai lah di keliling Kaabah ni. Di keliling Kaabah saja ada 360 berhala. Tu tak termasuk dalam rumah, dalam kedai, dalam nak bawa pergi musafir, tu tak termasuk lagi lah. Tapi yang sahihnya 360 berhala sekeliling Kaabah tersebut. Antara berhala yang paling bernilai adalah berhala Hubal. Kerana berhala Hubal ni dia perbuat daripada batu akik
berwarna merah, berbentuk manusia. Kemudian ada satu lagi berhala namanya Hubaki. Adalah dewa yang paling terbesar yang diletakkan di Kaabah. Kemudian ada satu lagi berhala yang bernama berhala Lata. Berhala Lata adalah berhala yang paling tua. Ada pula tua dan muda. Dan berhala Uzza dan serta berhala Manna. Nak ceritanya tak berapa cerdik ni orang yang menyembah berhala ni. Takkanlah dia tak boleh fikir kot. Berhala ni tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Kan? Ya, ada satu cerita ni. Cerita Sayyidina Umar lah. Satu hari ni tiba-tiba dia tergelak. Dia teringat masa zaman dia menyembah berhala tu. Satu hari ni Sayyidina Umar ni buat berhala daripada manisan. Tapi satu hari ni macam mana takdir Allah lah kan, tiba-tiba lapar. Dalam rumah tak ada benda makan. Udah nampak je berhala tu, makan berhala tu. Gelak Sayyidina Umar. Tak sangka masa dulu tak terfikir pun benda tu juga aku je sembah lah. Kita tengoklah ya, orang yang sembah berhala ni kadang-kadang tak boleh fikir benda tu dah tak boleh bergerak. Patutnya berhala itulah yang sembah pengukir berhala tersebut. Bukannya pengukir berhala tu sembah berhala. Sebab yang pengukir berhala yang mencipta dia. Ini dah jadi terbalik kan? Itu adalah agama yang pertama. Agama yang kedua adalah agama menyembah berhala, menyembah api. Ini adalah agama sembahan, agama bagi Empire Parsi, agama di Timur Tengah dan Asia Tengah. Tapi sampai hari ini masih lagi ada agama Majusi tersebut. Kalau sekarang ni agama ni boleh dikatakan hampir pupus, iaitu agama Zoroaster. Yang ni kebanyakannya di Iran. Tapi sekarang ni tak berapa banyak sangat dah agama Majusi ni. Tapi yang paling hampir pun mungkin agama Hindu lah. Tapi agama Hindu ni agama pagan. Dan yang ketiga, agama Saibah, iaitu agama mencampur adukkan agama ajaran Nabi Ibrahim menjadi syirik dan sesat. Bangsa Arab ialah kelompok manusia yang jauh daripada segala kemodenan, apatah lagi kehidupan mewah dan maju seperti mana Empire Rom dan juga Empire Parsi. Bangsa Arab tidak menganut falsafah dan kepercayaan karut seperti Greek tua yang telah dihanyutkan oleh khurafat. Dan wilayah ini tidak ubah seperti mana bahan mentah belum pernah dilebur dan dicorakkan oleh mana-mana acuan. Kita ambillah satu ajaran agama Saibah ni. Kalau Nabi Ibrahim ni, seperti yang mana kita tahu, Nabi Ibrahim lah yang membawa ibadah haji, yang membawa ibadah tawaf, yang membawa ibadah sa'i. Tapi kita ambil satu bahagian saja daripada sa'i
daripada ibadah haji tersebut, iaitu ibadah tawaf. Ibadah tawaf ni paling best sekali. Dulu ni, bila nak ibadah tawaf, semuanya ada pakaian. Tapi itulah, makin lama makin orang ni cerdik. Tapi cerdiknya makin kesesat. Ni masalahnya, orang nak buat bisnes. Ada ni. Mula-mula orang pergi haji pakai baju, tawaf pakai baju. Tapi nak buat bisnes ni, otak bisnes ni macam-macam boleh jadi. Kalau orang ni nak buat tawaf, perlu kepada pakaian orang Mekah sendiri. Maksudnya kalau boleh beli ataupun sewa. Kalau tak mampu beli ataupun sewa, faham ni lah. Tawaflah dalam keadaan tak pakai apa-apa. Oleh kerana lelaki tawaf pada waktu siang, perempuan tawaf pada waktu malam. Waktu malam ni jangan bayangkan macam kita hari ni, ada spotlight semuanya. Zaman dulu kalau malam gelap sungguh, memang tak nampak lah siapa yang tawaf tersebut. Sebab itulah perempuan tawaf pada waktu malam. Upendema lah yang menyebabkan kenapa tawaf tu boleh jadi tak pakai apa-apa. Datang balik Islam menyuruh kita memakai, kalau orang lelaki memakai kain ihram, orang perempuan pakailah macam pakaian yang biasa. Cumanya tak boleh tutup muka tu saja. Yang lain tu tak ada masalah. Walaupun mereka masih lagi menyembah berhala, naluri mereka masih kuat untuk mengakui kebaikan dan menganjung sifat amanah dan pemurah, suka menolong memuliakan tetamu, membenci kezaliman. Cuma mereka sesat memahami, mentafsirkan kemuliaan yang benar. Manusia ni fitrahnya memang mengakui kebaikan. Cuma nak menilai kebaikan itulah Islam, manusia memerlukan kepada Islam. Kalau tak ada Islam, maka kemuliaan kebaikan yang sebenar tidak dapat dinilai oleh manusia. Antara kesalahan dalam menilai kemuliaan yang sebenar adalah membunuh anak perempuan kerana untuk menjaga maruah. Ini antara kebaikan, antara kesalahan dalam menilai kebaikan. Dia bunuh anak perempuan untuk menjaga maruah. Antara yang lain adalah membelanjakan wang untuk mengejar kemuliaan. Oleh kerana dia ni nak satu jawatan, maka dibelanjakan wang tersebut. Antara kebaikan, nampak macam demo ni nilai macam sebagai kebaikan, tapi sebenarnya bukanlah kebaikan, adalah berperang sesama sendiri untuk mempertahankan keangkuhan. Ini adalah yang tak baik lah. Tapi bagi mereka, walaupun nampak macam tak baik, tapi bagi mereka itu adalah yang baik. Adat dan kehidupan seharian. Adat dan kehidupan seharian dan sebagainya. Adat dan kehidupan seharian. Menilik nasib dan meramal masa depan. Ini syirik juga ni. Perkara yang syirik lah. Mempercayai ahli sihir dan kuasa azimat. Memandang rendah kepada kaum wanita.
Bila datangnya agama Islam, Islamlah yang mengangkat darjat kaum wanita. Sedangkan di zaman orang jahiliah, mereka lah yang merendahkan martabat kaum wanita. Penghormatan yang lebih kepada anak lelaki. Sehingga kan kalau ahli keluarga mati, orang perempuan tak layak dapat harta pusaka. Maksudnya penghormatan lebih kepada anak lelaki, maksudnya memang hormat lebih kepada anak lelaki lebih daripada orang perempuan, sampai menghina orang kaum wanita. Sering melakukan maksiat, hamba dipandang hina dan mempunyai status yang rendah. Datangnya agama Islam, hamba tidak dipandang dengan pandangan yang hina, tapi juga dipandang sebagai manusia yang biasa. Yang membezakan manusia biasa dengan manusia yang mulia adalah takwa di sisi Allah. Makin tinggi takwa seseorang itu, maka makin tinggilah dia punya darjat di sisi Allah. Tapi walaupun mereka ini ada sikap-sikap yang buruk, tapi masih lagi ada sikap yang baik, iaitu mereka ini suka memuliakan tetamu, menepati janji, menghormati tuan rumah, menjaga diri gigih, sanggup berkorban untuk tetamu, golongan miskin dan lemah bersyair, bersajak dan berpidato. Karya yang dianggap bermutu akan dibaca dalam temasya-temasya tahunan di pasar Ukaz dan digantung di Kaabah. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita akan lihat di dalam kitab ringkasan Khulasah Sirah Nurul Yakin. InsyaAllah untuk kuliah yang akan datang cumanya tak berapa banyak sangat lah. Kalau boleh minggu depan macam mana dah, nanti saya hantarlah dia punya, tapi nama dah kutip dah kan. Dua belas. InsyaAllah nanti buku tu harga RM19 RM19 InsyaAllah. Kita tangguhkan dengan selawat kehadrat Nabi SAW. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
اللهم صل أفضل صلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون وصل وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خير الجزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته